Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 81. Wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Al-Waqiah 7581. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku bersumpah dengan nama-nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang benar. Kalaulah kamu mengetahui, aku bersumpah bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang suci. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu, wahai orang-orang yang kafir, lagi ingkar, menganggap remeh sahaja terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 81. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca beberapa ayat Al-Quran, iaitu ayat daripada 75 hingga 81 surah Al-Waqiah. Di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, maka aku bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah, Allah ini akan bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan salah satu yang Allah bersumpah ialah mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum ialah tempat tenggelamnya bintang-bintang, terbenangnya bintang-bintang. Allah mengatakan, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah kamu mengetahui tentang sumpah Allah. Maksudnya Allah bila bersumpah tu bukan satu benda yang kecil, tetapi sesuatu benda yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang mana kata Allah, fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Jadi Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad ni pada asalnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hantarkan Al-Quran itu ke Lauhul Mahfuz, ke Lauhul Mahfuz. Maka di Lauhul Mahfuz Quran itu tersimpan, tidak ada sesiapa yang boleh menyentuh, memegangnya, melainkan ada malaikat-malaikat yang khusus yang Allah berikan kelebihan untuk menjaga Al-Quran tersebut. Itu di Lauhul Mahfuz sebanyak 30 juzuk. Kemudian daripada Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu ke langit dunia. Ke langit dunia di mana? Iaitu di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, di Baitul Izzah, langit yang ketujuh. Disebut sebagai langit dunia, di langit yang ketujuh, Baitul Izzah. Yang mana daripada Lauhul Mahfuz diturun ke Baitul Izzah ni pada malam Lailatul Qadar. Itu juga apabila telah Al-Quran itu keseluruhannya ada di Baitul Izzah, tidak ada sesiapa yang boleh menyentuhnya.
melainkan melainkan malaikat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan untuk menjaganya. Kemudian daripada Lauhul Mahfuz itulah Al-Quran itu baru diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit, liyusabbitu bihi fuadak, kata Allah, untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala isi Al-Quran itu dah ada dah 30 juzuk, cuma tidak diturunkan dalam keadaan serentak. Berbeza dengan kitab-kitab sebelum ini. Contohnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Adam alaihi salam. Jadi kitab-kitab samawi sebelum daripada Al-Quran itu diturunkan serentak kepada Nabi tersebut. Terus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil terus turun semua sekali. Bukan turun sikit-sikit, tetapi berbeza dengan Al-Quran, diturunkan sedikit demi sedikit. Namun demikian dapat kita fahami bahawa Quran yang ada di Baitul Izzah itu dah sempurna. Ada semua 114 surah, dan semua perkara-perkara yang nak berlaku dalam Al-Quran itu telah dinyatakan oleh Allah. Jadi Nabi ini hanya menjalankan apa-apa perintah Allah yang pasti benda itu akan berlaku. Soalan-soalan daripada orang kafir contohnya, apabila ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang apakah dia itu roh, sedangkan ayat itu dah lama dah ada di Baitul Izzah. Maka barulah soalan itu ditanya, baru wahyu itu diturunkan mengikut peristiwa, keadaan, masa dan tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat faham segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu memang telah pasti ada dan telah termaktub di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tak ada yang boleh menyentuhnya melainkan makhluk-makhluk yang disucikan. Dan di sini ulama mengambil hukum nak sentuh Quran kena ada wuduk. Jadi kita nak pegang Quran kena ada wuduk. Dia bukan wajib. Kalau wajib tak sentuh, pegang, tak ada wuduk, jadi satu benda yang berdosa besar. Tapi perkara yang sangat digalakkan. Berbeza, ada berbeza pandangan ulama, ada ngata begini, ada begini, tapi tidak sampai peringkat wajib. Okey, kemudian dikatakan tanzilum min rabbil alamin, yang mana Quran tu diturunkan daripada Tuhan sekian alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Maka di akhir ayat 81 ni Allah bertanya, patutkah kamu wahai orang-orang yang kafir lagi engkar menganggap remeh sahaja tentang keterangan-keterangan Al-Quran ini. Yang mana Quran ni satu benda yang cukup besar. Jadi orang kafir dia menganggap benda Quran ini, ayat-ayat isi-isi Al-Quran ini ialah sesuatu yang remeh sahaja. Maka benda itu sangat-sangat tidak patut berlaku. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ambil berat tentang isi-isi kandungan Al-Quran, memahami, mengamal dan menyampaikannya dengan sebaiknya. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka.